Dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini, lebih 243,000 peluang pekerjaan berjaya diwujudkan. Di bawah Majlis Pekerjaan Negara, kerajaan akan mencipta sekurang-kurangnya pekerjaan dan penempatan latihan kemahiran melalui kerjasama strategi antara agensi kerajaan dan pemain industri. Bagaimana rakyat boleh memanfaatkan peluang sebegini? Pemulih pengukuhan pasaran buruh, topik ini menjadi fokus BIS Malaysia petang ini dan saya Azam Abdullah akan bersama anda untuk setengah jam berikutnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini BIS Malaysia edisi Isnin 12 Julai 2021 bersiaran secara langsung menerusi saluran berita RTM dan juga TV1. Saudara, sebelum ke topik perbincangan utama hari ini, kita ikuti dahulu perkembangan saham yang telah disediakan oleh PNB Investment bersama dengan saudari Nur Hazira Mazlan. Silakan. Pada permulaan sesi urus niaga pagi, Bursa Malaysia didahkan sedikit tinggi, ekoran belian susulan oleh para pelabur. Pasaran juga dilihat menjejaki prestasi Wall Street yang melonjak 448.23 mata atau 1.3% kepada 34,870.16 pada Jumaat lepas. Selain itu, Kementerian Kesihatan turut menjangka yang kes harian baru COVID-19 akan stabil dalam tempoh seminggu ke 2 minggu lagi. Bagaimanapun, di pertengahan sesi, terdapat tekanan jualan dan aktiviti pengambilan untung yang menyebabkan indeks standar aras mengalami kejatuhan. Ini ekoran hubungan di antara Amerika Syarikat dan China juga dilihat kembali tegang. Amerika Syarikat telah menyenarai hitam beberapa syarikat China dan China membuat kenyataan balas akan mengambil tindakan yang perlu. Pada penutup 12.30 tengah hari, indeks komposit FBM KLCI turun 5.63 mata untuk ditutup rendah kepada 1,514.95. Pasaran berada dalam trend negatif dengan kaunter rugi mengatasi kaunter untung pada kadar 594 berbanding 243. Sementara 1,366 kaunter kekal tidak berubah atau tidak diurus niaga. Secara keseluruhan, 30 saham komponen FBM KLCI menyaksikan 21 kaunter untung, 6 kaunter rugi dan selebihnya kekal tidak berubah. Antara kaunter untung, Hong Leong Financial Group Berhad, IHH Healthcare Berhad dan MISC Berhad masing-masing naik 40 sen, 3 sen dan 2 sen. Manakala kaunter rugi Nestle Malaysia Berhad turun 40 sen, PPB Group Berhad dan Hong Leong Bank Berhad masing-masing turun 16 sen setiap satu. Sementara itu, nilai mata wang tempatan didagangkan bercampur-campur. Ringgit naik 0.20% kepada RM3.80 setiap 100 yen. 0.04% kepada RM4.19 sedolar Amerika. Selebihnya, ringgit susut 0.77% kepada RM5.82 sepaun, 0.30% kepada RM4.97 seeuro dan 0.22% kepada RM3.10 sedolar Singapura. Laporan disampaikan oleh Nur Hazira Mazlan, PNB Investment Berhad. Inisiatif PSU 4.0, kerajaan akan menampung sehingga 500 pekerja bagi setiap majikan dengan kadar sebanyak RM600 setiap pekerja selama tempoh 4 bulan, iaitu 2 bulan bagi semua sektor dalam fasa kedua PPN dan 2 bulan lagi seterusnya khusus bagi sektor-sektor yang dikategorikan dalam senarai negatif semasa tempoh fasa ketiga nanti. Jika sebelum ini pelaksanaan PSU disyaratkan dengan had gaji di bawah RM4,000,
Sukacita saya umumkan bahawa di bawah PSU 4.0 tiada lagi syarat had gaji ditetapkan. Ini bermakna majikan boleh memohon PSU 4.0 bagi pekerjanya yang bergaji lebih RM4,000. Baik, bertemu kembali. Sebagai tindak balas kepada gangguan pasaran buruh, Kerajaan Malaysia menerusi pakej rangsangan ekonomi perhatian rakyat Prihatin dan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara iaitu Penjana melaksanakan beberapa langkah pantas serta efektif dalam mengurangkan impak ke atas pekerjaan dan pendapatan golongan terkesan. Terbaru dengan pengumuman pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi iaitu Pemulih, inisiatif kerajaan melalui program subsidi upah 4.0, bantuan kehilangan pekerjaan dan allowance mencari pekerjaan. Sekali lagi, memberikan nafas lega kepada rakyat dalam mendepani tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pemulih pengukuhan pasaran buruh. Bagi mengulas topik ini, sudah bersedia dalam talian bersama dengan saya iaitu penyelidik ekonomi Pusat Kajian Pasaran Buruh Masa Harapan EIS UPMCS Perkeso iaitu Puan Mazatul Raudah Abdul Halim. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam Azam. Baik, terima kasih kerana bersama dengan kami. Dan kalau kita melihat kepada situasi sekarang ini, di mana pandemik ini bukan sahaja memberi kesan kepada sektor kesihatan negara, malah juga memberi kesan kepada sektor ekonomi dan juga pasaran buruh, dan kerajaan telah pun merangka langkah-langkah kontingensi untuk membantu mereka yang terkesan. Jadi bagaimana Puan Mazatul melihat dengan pakej yang diperkenalkan menerusi Pemulih ini dapat mengukuh dan juga mengurus pasaran buruh negara untuk ketika ini? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okay, sebelum tu seperti mana yang kita sedia maklum, situasi pasaran buruh pada masa ini adalah tidak menunjukkan keadaan yang stabil, dan hal ini sebenarnya amat terjejas disebabkan oleh pandemik COVID-19 sejak tahun lalu dan masih sebenarnya berlarutan sehingga kini. So, sistem insyurans pekerjaan Perkeso, data kehilangan pekerjaan pada bulan Jun juga menunjukkan peningkatan sebanyak 5,621 berbanding Mei pada yang lepas. Itu hanyalah sebanyak 3,727 orang kehilangan pekerjaan. Jadi kadar kehilangan pekerjaan ini sebenarnya sedikit sebanyak disumbangkan oleh sektor perkhidmatan, yang mana sektor perkhidmatan yang kalau kita sedia maklum adalah yang paling terkesan akibat pandemik. Oleh itu, untuk usaha pemulihan ini sebenarnya bagi ketahanan dan juga ekonomi pasaran buruh, serba sedikit pihak kerajaan sebenarnya cuba untuk memahami keadaan getir yang menghadapi ekonomi pasaran buruh ini, walaupun bantuan ataupun hakikatnya sebenarnya tidak dapat memberikan kepuasan kepada semua pihak. Yang penting positif yang perlu dilihat di sini adalah bantuan yang ingin diberikan tersebut. Maka inisiatif-inisiatif yang diberikan adalah seperti yang Azam sedia maklumkan, iaitu program subsidi upah 4.0 lanjutan dan juga bantuan kehilangan pekerjaan dan allowance mencari pekerjaan. Itu merupakan usaha pihak kerajaan memperluaskan, menambah baik dan juga terhadap inisiatif ini supaya untuk menyelamatkan majikan dan juga pekerja-pekerja yang terjejas dan juga terkesan. Selain itu Azam, inisiatif pengukuhan ini juga memberi ruang kepada golongan peniaga, terutamanya bagi perusahaan kecil dan juga sederhana, untuk mendapatkan sokongan secara menyeluruh ataupun tidak menyeluruh bagi pakej pemulihan ini. Baik Puan, sebelum kita nak lebih detail mengenai inisiatif yang telah dilaksanakan melalui Pemulih, mungkin nak dapatkan respon daripada Puan Mazatul sendiri setakat ini kedudukan pasaran buruh negara setelah lebih 2 tahun, hampir 2 tahun kita menghadapi pandemik ini, dan juga setelah 8 pakej yang diperkenalkan. Apa kedudukan sebenar pasaran buruh waktu ini? Okey, baik Azam. Untuk pakej-pakej seperti yang kita maklumlah, intervensi kerajaan dalam pakej rancangan yang sebelum-sebelum ini sebenarnya sedikit menunjukkan pemulihan dalam pasaran buruh. Contohnya kadar pengangguran menurun sekitar 4.7% sehingga 4.8% pada setupuan keempat tahun 2020. Berbanding kalau kita tengok 5.1% pada setupuan kedua 2020. Manakala kalau kita tengok dari segi jumlah kehilangan pekerjaan menurun sebanyak 30-70%, iaitu kepada dalam 23,307 pada sukuan keempat berbanding pada sukuan yang ketiga.
Namun laporan sukuan tahun keempat yang dilakukan oleh Pusat Kajian Pasaran Buruh sendiri, pemulihan pasaran buruh ini sebenarnya bercirikan bentuk trapezoid, iaitu mencerminkan trend pergerakan yang tidak seimbang di antara pencari kerja dan juga peluang pekerjaan itu sendiri. Contoh kadar kehilangan untuk kategori profesional boleh saya katakan iaitu pengurus, manager, eksekutif dan juga technician adalah tinggi di banyak 63.3% berbanding dengan non-PMAT yang hanya 36.7% pada suku tahun keempat yang lepas. Jadi isu ini sebenarnya wujud kerana PMAT mempunyai kadar penempatan pekerjaan yang perlahan berbanding kategori bukan PMAT. Seperti yang mana yang kita maklum, penawaran dan insentif yang diberikan oleh pihak kerajaan lebih banyak tertumpu kepada mereka ataupun pekerjaan yang kurang mahir ataupun separuh mahir. Jadi ketidakpadanan untuk kelayakan pekerjaan kekal meluas dalam pasaran buruh dengan kekosongan jawatan tertumpu kepada jawatan bukan PMAT ini mewakili dalam lingkungan 70% daripada jumlah kekosongan pada sukuan tahun keempat. Sukuan tahun keempat tahun 2020 yang lepas berbanding hanya 54.5% pencari kerja yang berkelulusan treasury iaitu yang berkelaikan treasury yang lebih sesuai untuk mengisi kekosongan kategori PMAT tersebut. Oleh itu, penciptaan pekerjaan dan juga bantuan juga perlu diperluaskan kepada pekerjaan berkemahiran tinggi agar kepadanan, kelayakan dan juga di kalangan pekerja itu dapat dicapai dengan sebaiknya. Baik, itu antara masalah yang dihadapi sekarang yang telah diterangkan oleh Puan Mazatul ya. Kalau kita melihat pada fokus yang digariskan ataupun yang diperkenalkan dalam pakej pemulih untuk kali ini, aspek mengukuhkan pasaran buruh, inisiatif yang paling yang mana Puan Mazatul merasakan paling memberi kesan ataupun efektif dalam menghadapi masalah ini? Okey. Sebenarnya terdapat beberapa inisiatif yang menarik dalam pakej pemulih terkini Azam, kerana adanya penambahbaikan dan juga perluasan yang dilakukan oleh pihak kerajaan seperti inisiatif moratorium ataupun IGPRA. Tapi namun inisiatif ini sebenarnya lebih tertumpu kepada kelangsungan hidup bagi golongan yang rentan. Akan tetapi jika kita melihat kepada inisiatif ataupun program-program yang memfokuskan kepada pengukuhan pasaran buruh, maka inisiatif ataupun program yang dapat saya perkatakan adalah seperti lanjutan program subsidi upah. Okey, program subsidi upah pada tahun 2020 yang lepas, ia telah menguntungkan lebih 3.7 juta pekerja. Dan juga tanpa PSP ini, kalau kita lihat, pekerja yang menganggur pada tahun 2020 akan melampaui lebih daripada 1 juta orang dan kadar pengangguran juga cenderung untuk mencapai 2 kali ganda digit. Okey, sebagai rekod yang kami peroleh adalah kita dapat mengekalkan kadar pengangguran sebanyak 4.5% pada tahun 2020. Jadi penambahbaikan yang dilaksanakan dalam pemulihan ini sebenarnya bagi program subsidi upah, selain itu adalah syarat kelayakan yang seperti mana yang diumumkan oleh Perdana Menteri kita adalah dibuka kepada semua pekerja termasuk semua yang berpendapatan lebih daripada RM1,000 sebulan. Okey, dengan menghapuskan syarat kelayakan tersebut, ini sebenarnya mencerminkan keperluan pasaran kerana mereka yang terkesan dan terjejas disebabkan oleh COVID-19 ini adalah dalam kategori orang-orang yang profesional, manager, eksekutif dan juga technician. Dan juga krisis ini menunjukkan sebilangan pekerja sebenarnya bukan tidak mengalami kehilangan pekerjaan, tetapi sebenarnya mereka ini mengalami gangguan dari segi pendapatan, kehilangan pendapatan, cuti tanpa gaji ataupun pemotongan allowance. Jadi pemulih ni dia sedikit memberikan bantuan kehilangan pendapatan sebanyak RM500 yang mana diharapkan dapat memberi manfaat kepada lebih kurang 1 juta pekerja. Sebagai tambahan juga Azam, contoh-contoh yang boleh saya perkatakan adalah contohnya penambahbaikan perluasan allowance mencari pekerja yang mana kepada bukan pencarung PWSP yang dulunya hanyalah tertumpu kepada pencarung PWSP, tapi ini telah dibuka kepada bukan pencarung PWSP, terutamanya bagi graduan baharu, lepasan sekolah dan juga pekerja swasta tidak formal. Selain itu, inisiatif yang menarik juga adalah dari segi inisiatif Malaysianization, iaitu Penjana Kerjaya 3.0. Inisiatif ini adalah untuk menggalakkan majikan dalam mencari pekerja tempatan yang mana kerja kosong yang sebelum ini diisi oleh buruh asing. Jadi inisiatif ini penambahbaikan yang diberikan oleh pihak kerajaan adalah dengan menetapkan gaji sebanyak RM1,200 dan tempoh kontrak
bagi pengajian ini juga dilonggarkan, yang mana sebelum ini 12 bulan telah diperbaiki kepada 6 bulan bagi kategori pekerja yang berusia 50 tahun ke atas, golongan OKU dan juga bekas bandar-bandar. Jadi ini adalah antara inisiatif yang bagi saya menarik perhatian bagi pakej pemulih pada masa kini. Baik, Puan Mazatul, mungkin selepas ini kita nak perincikan lagi apakah kesan ataupun manfaat yang dapat dirasa oleh majikan sendiri kalau kelonggaran-kelonggaran itu dilaksanakan. Tapi sebelum itu kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Kerajaan telah memperuntukkan sejumlah 5.1 bilion ringgit melalui inisiatif GKP. Sukacita saya ingin mengumumkan bahawa kerajaan telah bersetuju untuk menyediakan bayaran tambahan di bawah GKP 4.0 kepada penerima yang layak, iaitu sebanyak RM500 akan dibayar pada bulan September dan RM500 lagi pada bulan November 2021. Kerajaan juga akan memperluaskan allowance mencari pekerjaan kepada bukan pencarum perkeso, terutamanya graduan baru, lepasan sekolah dan pekerja sektor yang tidak formal. Mereka bolehlah mendaftar di bawah platform My Future Jobs dan bakal menerima allowance sekurang-kurangnya RM300. Selain itu, kerajaan akan memperuntukkan RM125 juta melalui HRD Corp untuk melaksanakan inisiatif Place and Trade di bawah program Janapreneur, terutamanya kepada belia lepasan sekolah dan graduan. Baik, anda masih lagi bersama dengan saya Azam Abdullah bersama dengan tetamu kita Mazatul Raudah Abdul Halim, iaitu penyelidik ekonomi Pusat Kajian Pasaran Buruh Masa Hadapan. Puan Mazatul, kita nak menyentuh sedikit mengenai kelonggaran kelayakan pekerjaan menerusi Penjana Kerjaya 3.0. Puan Mazatul ada menyebut mengenai tempoh pengajian kontrak yang mana dikurangkan daripada 1 tahun kepada 6 bulan dan juga had kelayakan gaji 1,500 ke 1,300. Jadi melihat kepada kelonggaran ini, apa sebenarnya manfaat yang boleh didapati ataupun yang dirasakan perlu oleh majikan dan juga mereka yang mencari pekerjaan? Okey, bagi manfaat yang boleh diambil ataupun dilakukan ini adalah pertama sekali, pelbagai inisiatif yang diwujudkan ini adalah pertamanya, fokus utamanya adalah untuk membantu golongan rentan dan juga yang terjejas. Okey, sebagai contoh dengan kelonggaran ini, insentif kelonggaran yang seperti mana yang Azam maklumkan kepada saya tadi, itu adalah insentif Malaysianization. Okey, majikan sebenarnya sudah boleh mengurangkan kebergantungan ini kepada pekerja asing secara perlahan. Jadi peluang ini adalah dibuka luas kepada rakyat kita untuk mengambil kekosongan yang dahulunya diisi oleh pihak pekerja asing. Selain itu juga kita perlulah juga memberi peluang, majikan ataupun industri sendiri perlulah beri peluang kepada golongan-golongan yang terjejas ataupun penganggur ini untuk membuktikan kemampuan mereka, walaupun mungkin mereka belum berkemahiran ataupun kurang berkemahiran dan juga berpengalaman. Namun kita percaya sebenarnya mereka semua boleh belajar dengan cepat dan juga melaksanakan kerja dengan cekap dan efisien. Dan juga peluang-peluang ini sebenarnya adalah baik dari segi majikan kerana akan menarik perhatian mereka untuk mengambil pekerja-pekerja tempatan bekerja dalam industri mereka. Baik, melalui pakej ataupun Majlis Pekerjaan Negara, kerajaan menubuhkan iaitu Penjana Kerjaya, dan di bawah Penjana Kerjaya ini dia ada satu platform iaitu My Future Jobs untuk mereka yang mencari pekerjaan ataupun job matching dan juga upskilling dan juga reskilling. Jadi bagaimana Puan Mazatul melihat platform ini boleh dimanfaatkan dan apa lagi fungsi-fungsi yang ada di My Future Jobs ini? Okey, baik. Usaha kerajaan dalam mencipta peluang-peluang pekerjaan seperti peluang Bina Kerjaya yang telah diwujudkan di platform My Future Job, yang mana penganggur ataupun graduan dan juga lepasan sekolah yang mencari pekerjaan
boleh mendaftar terus di My Future Job. Okey, rasanya ramai graduan dan juga mereka yang berkerjaya dibuang kerja akibat daripada pandemik COVID-19. Jadi program inisiatif pengambilan pekerja, penjana kerjaya ini bertujuan untuk membantu mereka mencari kerja dan juga mengisi jawatan kosong yang telah ditawarkan. Okey, platform My Future Job ni sebenarnya merupakan platform portal percuma kepada semua pencari kerja dan juga majikan yang dibangunkan berdasarkan kerangka perkhidmatan pekerjaan awam mengikut definisi pertubuhan kerjasama dan pembangunan ekonomi iaitu OECD. Jadi bagi pencari pekerjaan seperti graduan yang menganggur, anda tak perlu khawatir sebenarnya dan ambillah peluang ini kerana portal My Future Job yang disediakan ini sangat bermanfaat untuk semua golongan. Dan dalam era yang mencabar ini, bagi segi kemahiran pula, dia adalah sangat penting sebagai persiapan diri dalam menempuh masa depan yang kita tidak ketahui. Di My Future Job juga, mereka menyediakan penempatan latihan kepada mereka bagi golongan-golongan terjejas maupun yang tidak terjejas yang mahu menimba ilmu ataupun upskilling, reskilling bagi kemahiran mereka. Jadi, ambillah peluang ini yang untuk memperluaskan diri dengan kemahiran yang pelbagai supaya kemahiran keusahawan, contohnya seperti kemahiran keusahawanan, pendigitalan, kerana kita juga tidak tahu apa yang akan bakal terjadi pada masa hadapan kelak. Buktinya apa yang terjadi sekarang ini. Namun keadaan sekarang ni, keadaan upah ataupun kenaikan gaji adalah rendah dan perlahan, tapi dunia sentiasa berubah. Dan kita ada dua pilihan, sama ada mencari jalan untuk bersaing, memajukan diri ataupun kita akan ketinggalan. Jadi kemampuan mempersiapkan diri dan memanfaatkan teknologi baharu akan memberi peluang kepada mereka untuk berdaya saing lebih mantap berbanding golongan yang tidak akan ambil rendah dan juga merebut peluang yang telah diberikan ini. Baik, bercakap mengenai kemahiran, My Future Jobs bukan sahaja menawarkan pekerjaan tetapi juga menawarkan kemahiran kepada mereka yang memerlukan. Melihat kepada situasi sekarang ini, Puan Mazatul, apakah kemahiran yang perlu diberi perhatian serius untuk kita sesuaikan dengan keadaan pandemik sekarang ini? Okey, baik Azam. Disarankan untuk lebih memfokuskan, saya rasa saya memfokuskan kepada pihak kerajaan untuk memperkasakan dalam menyediakan latihan kepada orang ramai untuk menjalani program peningkatan kemahiran upskilling, reskilling dan juga latihan semula dalam menempuh cabaran norma baharu inilah akibat tempias wabak COVID-19 yang mana kemahiran yang dahulunya kepada sektor tradisional. Tapi kalau bagi pandangan saya, relevannya untuk memfokuskan kepada sektor dalam talian ataupun digital selaras dengan kemahiran IR 4.0. Kerana digital ataupun otomasi ini akan menjadi elemen penting dalam pekerjaan masa kini dan juga masa depan. Sebagai contoh, digitalisasi adalah trend sekarang. Jadi dalam tempoh pandemik ini, menyaksikan lonjakan perniagaan dalam talian, media sosial dan kita sendiri menggunakan platform webinar sepenuhnya dalam perniagaan dan juga pekerjaan dengan menggunakan pendigitalan. Jadi adalah penting bagi pekerja dan juga orang luar untuk mempelajari satu set kemahiran baharu seperti internet of things, kecerdasan satu set kemahiran baharu seperti big data agar mereka dapat kelebihan dalam pekerjaan pasaran masa kini dan juga pada masa hadapan. Dan kalau kita lihat juga trend pada masa kini, kebanyakan majikan meningkatkan keperluan untuk mendapatkan pekerja yang mempunyai kemahiran digital. Namun elemen lain juga sebenarnya perlu dititik beratkan juga seperti elemen dari segi kemahiran sosio-emosi, kemahiran berfikir secara kreatif dan juga mampu berdikari dan melaksanakan pekerjaan. Baik, tidak boleh tidak kita harus mengakui bahawa kita sedang berada di era pendigitalan. Lebih-lebih lagi untuk kita survive dalam tempoh pandemik ini, memang itu antara kemahiran yang perlu kita fokus. Baik, nak melihat pula kepada bagaimanakah tindakan kita untuk mengekalkan ekosistem pekerjaan supaya berada dalam keadaan baik dan juga keadaan yang kukuh untuk kita menghadapi pandemik dan kita berada dalam fasa 2, ada setengah yang dah pun beralih kepada fasa yang seterusnya. Jadi nak melihat bagaimana kesediaan kita sendiri dalam menghadapi keadaan sekarang kerana banyak lagi sektor-sektor ekonomi yang tak boleh beroperasi. Jadi persediaan itu perlu dilakukan sekarang, Puan Mazatul. Okey, bagi usaha mengekalkan ekosistem pekerjaan ketika pandemik ini sebenarnya bagi saya bukan satu usaha yang mudah. Kerana kita tidak pernah mengalami pandemik seperti ini
Jadi terdapat beberapa isu yang terus mengekang pasaran buruh negara, antaranya langkah penutupan penuh sektor sosial dan juga ekonomi yang bermula pada Jun yang lepas, kesulitan bagi bakal pekerja maupun pekerja sendiri untuk mendapatkan pekerjaan ataupun ketidakpadanan pekerjaan dan juga kelayakan, peningkatan pekerjaan tidak formal dan pertumbuhan upah juga yang lebih perlahan. Jadi pada masa yang sama, saya rasa intervensi yang bersesuaian untuk merangsang pemulihan dan juga memacu percakapan pasaran buruh ini perlu terus diberi perhatian oleh pihak kerajaan. Apa yang boleh saya katakan, rangka kerja dasar pasaran kerja yang holistik perlu dipertimbangkan sebagai panduan kepada pengubah dasar untuk membangunkan ekosistem pasaran buruh yang lebih teguh. Namun sebenarnya kita perlu ingat bahawasanya pandemik yang berlaku sekarang ini yang menjejaskan ekonomi pasaran buruh adalah disebabkan oleh COVID-19. Jadi kita perlu menurunkan kadar COVID-19 dan perlu dibendung kerana krisis ini melanda adalah disebabkan oleh COVID-19 tersebut. Suka untuk saya melihat contoh-contoh pendekatan yang dilaksanakan oleh negara-negara jiran, contohnya seperti Singapura, yang mana dia membendung penularan COVID-19 ini dengan menggunakan guna tenaga mereka untuk menjadi sukarelawan ataupun pekerja kontrak membantu membendung penularan COVID-19 ini. Jadi mereka menyuruh pekerja mereka untuk membantu dalam mengawal dari segi standard operasi, kawasan prosedur operatif standard di kalangan pekerja itu sendiri. Seperti mana pada masa sekarang ini sebenarnya Malaysia telah memberi tawaran dan membuka peluang kepada golongan terjejas ini. Contohnya kepada di pusat-pusat vaksinasi. Saya rasa ia boleh diaplikasikan juga kepada kawalan prosedur standard operating SOP di tempat kerja yang mana kita berikan mereka peluang pekerjaan itu secara part time ataupun sementara untuk mengawal standard operasi yang adanya di kilang kerana yang kita sedia maklum kita sendiri ataupun majikan sendiri tidak dapat mengawal standard operasi ini jika dilakukan secara individu. Selain itu kita melihat seperti negara lain yang melaksanakan strategi gelembung dan tutup, iaitu kaedah pengasingan industri dan juga komuniti untuk memantau dan juga membataskan pergerakan pekerja. Okey, strategi gelembung dan tutup ini saya rasa wajar dipertimbangkan oleh pihak kerajaan untuk membendung penularan jangkitan COVID-19. Terutamanya membabitkan kawasan industri, komuniti yang mana merupakan penyumbang terbesar peningkatan kes COVID-19 di Malaysia pada masa kini. Jadi itu antara pihak cadangan-cadangan kerajaan yang harus boleh mencari jalan yang baik untuk mengimbangi antara kesihatan dan juga kesejahteraan ekonomi serta kelangsungan hidup rakyat. Baik, Puan Mazatul, itu sahaja masa yang kita ada. Cadangan-cadangan yang diperkenalkan oleh Puan Mazatul itu sangat baik untuk kita perincikan. Baik, terima kasih kepada Puan Mazatul Raudah Abdul Halim, iaitu penyelidi ekonomi Pusat Kajian Pasaran Buruh Masa Harapan UPMSCS Perkeson. Baik, Bis Malaysia edisi 12 Julai 2021 berakhir di sini. Terus amalkan norma baru dan patuhi SOP untuk kita putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Saya Azam Abdullah. Assalamualaikum dan jumpa lagi.